Nama Hani Syamila binti Alfandi, nombor matrik 2221331. Okey, kami telah diberi tugasan daripada Profesor Dr. Muhammad Radi Ibrahim mengenai tajuk tugasan pelaksanaan integrasi ilmu nakli dan akli di sekolah menengah. Jadi, di sini kami melihat adalah tentang pemantapan akidah merupakan satu tunjang utama dalam agama Islam dan juga perlu dipupuk sepanjang hidup sejak dari kecil. Dan jika kita lihat sekarang ini, remaja kurang pemantapan akhlaknya dan juga ibadah mereka juga seolah-olah terasa asing disebabkan tiada penekanan tentang ilmu akhirat. Timbulnya permasalahan ini menjadikan pengkaji menjalankan kajian bagi menerapkan integrasi aspek ukrawi dan juga duniawi supaya seimbang menggunakan ilmu nakli dan akli dalam kehidupan remaja di sekolah. Jadi kajian ini mempunyai beberapa tujuan, iaitu mengenal pasti penghayatan murid terhadap Allah bersifat Al-Qadir dalam ilmu sains, mengenal pasti hubungan antara ilmu-ilmu Islam iaitu akidah, syariah, akhlak serta kaitannya dalam kehidupan seperti ilmu pengurusan jenazah, dan mengenal pasti pelaksanaan murid dalam menyempurnakan solat fardu dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diajar berkenaan topik solat. Bagi mencapai ketiga-tiga objektif yang telah dinyatakan serta mencari jalan bagi menyelesaikan permasalahan ini, pengkaji telah menggunakan kaedah kualitatif menggunakan triangulasi data, iaitu terdapat 3 kaedah yang telah digunakan. Yang pertama adalah kaedah temu bual, kaedah pemerhatian dan juga kaedah analisis dokumen. Dalam menjalankan sesebuah kajian, ianya memerlukan metod dalam mendapatkan dapatan kajian. Bagi mendapatkan dapatan kajian yang baik, pengkaji telah menggunakan kaedah kualitatif bagi mencapai ketiga-tiga objektif kajian. Bagi objektif pertama, teknik temu bual secara berstruktur digunakan bagi melihat pemahaman murid serta penghayatan mereka terhadap ilmu sains dan ilmu Islam, di mana pengkaji meminta murid membuat perkaitan antara bukti kekuasaan Allah dengan ilmu sains. Pengkaji telah memilih murid secara rawak dalam menjalankan kajian ini. Kemudian, analisis dokumen digunakan bagi melihat pemahaman murid dalam mengaitkan bukti kekuasaan tersebut dengan ilmu sains. Tugasan berbentuk soalan subjektif digunakan dalam membantu murid membuat huraian bukti kekuasaan Allah di samping menyatakan pandangan mereka terhadap kekuasaannya. Melalui teknik ini, pengkaji telah menjalankan aktiviti secara berkumpulan dalam menjawab soalan yang telah disediakan. Kemudian, pengkaji memberikan tugasan kepada murid dalam bentuk pemerhatian di luar bilik darjah bagi menghayati bukti kekuasaan Allah. Bagi objektif kedua pula, pengkaji telah menggunakan teknik temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen. Temu bual dilakukan adalah sebelum dan selepas sesi PDP dimulakan dengan soalan yang diajukan berbentuk separa berstruktur. Soalan-soalan yang diberikan mendapat maklum balas yang berbeza pada awal sesi PDP dan selepas PDP dijalankan. Dari kaedah ini, pengkaji dapat melihat perbezaan jawapan murid hasil keberkesanan kaedah pengajaran yang dilakukan di dalam kelas. Temu bual ini dilakukan secara bersemuka dan bersendirian. Bagi memudahkan guru mengenal pasti kelemahan murid dalam tajuk ini. Kemudian, teknik pemerhatian dilakukan kepada murid sebelum, semasa dan selepas PDP dijalankan, di mana terdapat perubahan dan peningkatan dalam pengetahuan murid dalam tajuk yang dipelajari. Hal ini bertujuan bagi mengamati kejadian yang berlaku secara terperinci ke atas murid-murid tersebut dengan menggunakan jadual pemerhatian. Selain itu, kaedah analisis dokumen juga digunakan sebagai kaedah mengumpul data. Guru menganalisis dokumen dengan tugasan yang diberikan kepada murid setelah habis sesi PDP dijalankan. Tugasan itu adalah bertulis dengan edaran soalan pengukuhan bagi mengukur tahap kefahaman murid. Soalan ini mengandungi soalan aras rendah, aras sederhana dan soalan aras tinggi mengikut tahap taksonomi Bloom. Bagi menjawab objektif ketiga, teknik temu bual secara berstruktur digunakan bagi mengenal pasti pengabaian murid terhadap solat fardu. Kemudian, teknik pemerhatian dan analisis dokumen digunakan dengan menggunakan borang senarai semak solat
di mana borang senarai semak membantu murid mencatat solat yang mereka lakukan atau tinggalkan. Pemerhatian ini tidak menghendaki pengkaji berada bersama dengan murid, maka pengkaji perlu teliti dalam membuat pemerhatian agar tidak melakukan kesilapan. Pengkaji telah meminta bantuan seorang murid untuk memudahkan kaedah pemerhatian ini di samping dapat mengelakkan kesilapan dalam mendapatkan data. Hal ini bertujuan dalam memastikan perubahan positif dalam diri murid selepas menggunakan borang senarai semak solat dalam mengenal pasti amalan solat fardu yang dilakukan oleh murid. Baiklah, saya akan teruskan pula dengan dapatan kajian yang pertama, iaitu kaedah agar pelajar melihat hubungan antara ilmu sains dan juga ilmu Islam. Dalam kajian ini, pengkaji telah memilih murid tingkatan 2 kerana silibus bagi mata pelajaran pendidikan Islam telah menekankan konsep Allah Maha Berkuasa, iaitu Al-Qadir dalam bidang akidah. Justru, kajian ini dijalankan bagi melihat responden mengaitkan hubungan antara ilmu sains dan juga ilmu Islam. Sebelum menjalankan sesi PDP bersama dengan responden, pengkaji telah menggunakan teknik temu bual separa berstruktur bagi memastikan responden menjawab keempat soalan yang telah diberikan. Hasilnya, responden mampu untuk menjawab soalan yang pertama, kedua dan juga ketiga, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan Al-Qadir. Namun, bagi soalan yang keempat, mereka tidak mampu untuk mengaitkan sifat Allah Maha Berkuasa dengan ilmu sains. Justru, pengkaji telah menjalankan satu aktiviti secara berkumpulan yang dianggotai oleh 5 ke 6 orang responden. Di dalam kajian ini, pengkaji telah meminta murid untuk menjawab soalan subjektif selama 3 hari bagi mereka mengaitkan hubungan antara bukti kekuasaan Allah dengan ilmu sains. Pengkaji telah memberikan tajuk bukti kekuasaan Allah menjadikan siang kepada malam. Hasil daripada aktiviti yang dijalankan, pengkaji mendapati bahawa murid dapat mengaitkan bukti kekuasaan Allah dengan ayat suci Al-Quran. Mereka menyatakan bahawa surah Yasin ayat ke-37 adalah bukti Allah menjadikan siang kepada malam. Kemudian, mereka juga menyatakan bahawa siang itu terjadi apabila bumi berputar mengelilingi matahari. Putaran bumi menyebabkan sebahagian bumi terdedah kepada matahari, manakala malam berlaku apabila belahan bumi tidak terkena kepada matahari. Kemudian, pengkaji juga mendapati bahawa responden mampu mengaitkan bukti Allah bersifat Al-Qadir dengan fakta sains di mana mereka menyatakan bahawa bumi mengambil masa selama 24 jam dalam melengkapkan satu putaran yang mengelilingi matahari. Setiap jam yang berlaku, bumi dapat berputar sebanyak 15 longitud atau 4 minit bagi setiap longitud. Ini telah menunjukkan bahawa mereka mampu untuk mengaitkan bukti kekuasaan Allah dengan ilmu sains. Kemudian, pengkaji juga meminta pandangan mereka berkaitan dengan bukti ataupun kekuasaan Allah. Mereka menyatakan bahawa tiada seorang manusia yang mampu menukarkan siang dan juga malam kerana hanya Allah sahaja yang berkuasa menukar dan menjadikan sesuatu perkara. Namun, hasil daripada aktiviti yang dijalankan, pengkaji mendapati bahawa mereka kurang penghayatan terhadap kekuasaan Allah. Justru, pengkaji telah meminta responden untuk menjalankan aktiviti pemerhatian di mana pengkaji meminta responden untuk menghayati kekuasaan Allah dengan kejadian siang dan juga malam. Kemudian, teknik temu bual telah pengkaji gunakan di mana pengkaji mendapati bahawa responden mampu menjawab kesemua soalan yang diberikan di mana mereka menyatakan bagaimana proses siang kepada malam, kemudian
pada jam berapakah proses siang dan malam tersebut berlaku. Kemudian mereka juga menyatakan bahawa mereka kagum dan juga teruja dengan proses bagaimana berlakunya kejadian malam dan juga siang tersebut berlaku. Dapatan yang kedua, bagi mencapai objektif tentang melihat hubungan antara ilmu-ilmu Islam, antara akidah, syariah dan akhlak juga dengan kehidupan. Di sini, pengkaji telah menggunakan tajuk pengurusan jenazah bagi meningkatkan kefahaman murid bagi mengkaitkan antara akidah, syariah dan juga akhlak. Di mana dari segi akidahnya, murid mempercayai bahawa kematian itu adalah pasti. Dari segi syariahnya adalah itu telah ditetapkan daripada Allah. Bermaksud mempercayai qada dan qadar Allah, iaitu kematian itu juga pasti. Dan akhlak itu juga bagi kita kata menyempurnakan pengurusan jenazah itu dengan cara berakhlak, dengan cara beradab, serta kita dapat mengaplikasikan akhlak itu dalam hidup kita sendiri. Sebagai contoh, pada awalnya murid-murid ini diberi soalan tentang cara pengurusan jenazah. Kebanyakan murid tidak dapat menjawab dengan baik. Tapi selepas sesi PDP selesai, murid-murid dapat menjawab soalan tentang pengurusan jenazah dengan baik dan juga beberapa soalan kebat yang telah diutarakan oleh guru tersebut. Sebagai contoh, apakah persediaan anda sebagai bakal jenazah? Jadi kebanyakannya murid, mereka menjawabnya dengan baik. Ada juga yang menjawabnya dengan rasa takut kerana mereka tahu kematian itu adalah pasti. Dan sebagai contoh, murid itu menyatakan bahawa membantu ibu bapa meminta maaf kepada orang lain. Okey, jadi kita buat checklist kepada murid lah untuk mereka lakukan perkara-perkara tersebut dalam tempoh seminggu. Dan objektif 3 pula, iaitu pelajar dapat mengamalkan dan melaksanakan ilmu yang dipelajari dengan baik. Di mana dapatan kajian mengenai isu ketiga ini adalah pengkaji menggunakan topik solat dan dijalankan di sebuah kelas lah, dan juga pengkaji membuat tinjauan awal dan mengenal pasti antara murid yang sempurna melaksanakan solat 5 waktu sehari dan juga antara murid yang mengabaikan pelaksanaan tersebut. Dan kajian mendapati bahawa beberapa orang murid berjaya melaksanakan dan beberapa orang murid tidak berjaya melaksanakan tuntutan ibadah tersebut. Jadi di sini guru membuat sesi temu bual juga untuk mengetahui faktor mengapa mereka mengabaikan solat fardu tersebut. Setiap kajian yang dilakukan pasti ada cabaran yang tersendiri. Seperti contoh, murid kurang pendedahan tentang perkaitan antara ilmu sains dan kekuasaan Allah, di mana murid tidak sedar bahawa apa yang jadi di sekelilingnya adalah bukti kekuasaan Allah. Dan juga murid juga mempunyai masalah dan juga tiada pengalaman ataupun penglibatan secara terus dalam pengurusan jenazah, menyebabkan murid tidak dapat menjawab soalan dengan baik. Jadi apabila setelah PDP itu berlangsung, maka murid dapat menjawab dan memahami apakah tindakan yang perlu dilakukan sebagai bakal jenazah. Dan juga murid juga mengambil sikap sambil lewa lah terhadap solat fardu. Okey, antara cabaran yang susah sebagai seorang guru untuk memastikan murid-murid ini melakukan solat fardu itu dengan baik. Kesimpulannya, integrasi ilmu naqli dan akli ini merupakan satu panduan yang penting dalam kehidupan umat Islam yang menjadikan Islam ini satu agama yang holistik. Islam ini agama yang syumul, sempurna di mata dunia, di mata Allah. Di mana Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yaqub berwasiat kepada anaknya seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 132 di mana a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maksudnya, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk objektif 1 iaitu mengenal pasti penghayatan murid terhadap bukti Allah bersifat Al-Qadir dalam ilmu sains. Cabaran yang kita hadapi ialah yang pertama, murid kurang pendedahan tentang perkaitan antara ilmu sains dan kekuasaan Allah. Kita lihat murid zaman sekarang ini mereka tidak mengaitkan kekuasaan Allah dengan ilmu-ilmu sains. Kemudian kita lihat yang kedua ialah murid tidak memahami maksud nama-nama Allah. Kita tahu kebanyakan murid hanya menghafal sahaja Asmaul Husna, tapi mereka tidak mengetahui maksud nama-nama Allah tersebut. Baiklah, kita pergi yang kedua. Untuk objektif kedua iaitu mengenal pasti hubungan antara ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu Islam iaitu akidah, syariah dan akhlak serta kaitannya dalam kehidupan. Kita tengok pada yang pertama, murid tiada maklum asas mengenai pengurusan jenazah. Sebagaimana yang kita tahu, murid zaman sekarang memang tidak berpengalaman lah, tidak pernah pengalaman langsung tentang pengurusan jenazah. Itu menimbulkan sedikit cabaran kepada
kepada pengkaji. Kemudian murid mempunyai pemahaman yang mengelirukan mengenai amalan wajib dan sunat sebelum, semasa dan selepas pengurusan jenazah. Masih ada lagi murid yang keliru tentang amalan wajib sunat sebelum, semasa dan selepas pengurusan jenazah. Kerana disebabkan mereka kurang penghayatan dari segi akidah mereka, syariah dan kaitannya dalam kehidupan. Jadi ini merupakan cabaran kepada guru. Kemudian yang ketiga, murid tiada pengalaman atau penglibatan secara terus dalam pengurusan jenazah. Disebabkan ini murid kurang penghayatan terhadap kehidupan manusia, pengurusan jenazah terhadap kehidupan mereka. Jadi kita lihat kat sini pengurusan jenazah ini haruslah selalu dipraktikkan dalam kehidupan murid dan menanamkan pengurusan jenazah ini, kita tanamkan melalui aktiviti pengurusan jenazah ini, kita tanamkan dan tingkat akidah mereka, seterusnya syariah dan akhirnya membentuk akhlak mereka supaya menjadi Muslim yang lebih baik. Baik, kita pergi cabaran yang seterusnya dalam objektif ketiga, iaitu mengenal pasti pelaksanaan murid dalam menyempurnakan solat fardu dengan mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari. Kita tengok cabarannya ialah murid tidak diberikan pendedahan keburukan pada mereka yang meninggalkan solat. Mereka tidak tahu dan mereka tidak menghayati keburukan kepada orang-orang yang meninggalkan solat. Disebabkan mereka tidak tahu balasan azab kepada orang yang meninggalkan solat di dunia maupun di akhirat, mereka tidak menyempurnakan solat fardu dengan sempurna. Dan yang kedua ialah cabarannya murid mengambil sikap sambil lewa terhadap solat fardu. Kita tengok dekat sini jika pengkaji semasa melakukan kajian ini, pengkaji mendapati murid sebenarnya mengambil sikap sambil lewa terhadap solat fardu. Di sini kita lihat akidah mereka sangatlah kurang, masih lagi dalam lemah akidah mereka. Disebabkan itu mereka mengambil enteng terhadap pelaksanaan solat. Baik, kita pergi kepada kesimpulan. Kesimpulannya, Muslim yang baik adalah orang yang memiliki akidah yang betul dan lurus yang akan mendorongnya untuk melaksanakan syariah yang hanya ditujukan kepada Allah sehingga tergambar akhlak yang mulia di dalam dirinya secara sendirinya. Okey, baiklah. Kemudian yang kedua ialah ketiga konsep ini, iaitu akidah, syariah dan akhlak ini atau kerangka dasar Islam ini memiliki hubungan yang begitu erat dan tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana kita tengok tadi, akidah ini sebenarnya sangat penting, sangat penting dan dia sangat berkait dengan syariah dan akhlak. Okay. Kemudian sebagai kesimpulan, ketiga-tiga elemen ini iaitu akhlak, syariah dan akidah, akhlak dan syariah ini mempunyai hubungan yang sangat erat, malah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain dalam melahirkan seorang Muslim dan mukmin yang kamil dari setiap aspek. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nura Syikir binti Ahmad Khot, nombor metrik 2221388. Berikut adalah refleksi daripada tugasan yang telah dilakukan oleh kumpulan saya. Terdapat 3 refleksi yang boleh saya simpulkan. Yang pertama ialah memahami makna sebenar agama dari sudut pandang Islam. Yang kedua, melihat setiap isi ilmu pengetahuan dari sudut pandang Islam. Yang ketiga, memberi tugasan yang sesuai bagi melatih murid ke arah mengintegrasikan ilmu Islam dan sains. Baik, penerangan bagi refleksi yang pertama iaitu memahami makna sebenar agama dari sudut pandang Islam. Setelah menjalankan tugasan ini, saya dapati murid kurang sedar akan makna agama yang sebenar, di mana ia akan menyebabkan murid kurang mengambil tahu ilmu berkaitan agama, seperti cara pengurusan jenazah, cara solat yang betul dan sebagainya. Mereka hanya memahami agama itu adalah sebagai satu anutan sahaja. Oleh itu, saya berpendapat murid perlu didedahkan dan diterangkan mengenai makna agama yang sebenar menurut Prof. Syed Naqwi al-Atas, iaitu ad-dain, keadaan diri berhutang. Makna agama dalam Islam ialah manusia sentiasa menjadi
ataupun sentiasa berhutang diri kepada Allah yang telah menjadikannya daripada tiada kepada ada. Apabila makna ini difahami dengan baik, murid khususnya akan sentiasa melihat kepentingan mempelajari agama dengan baik dalam kehidupan kerana membayangkan keadaan insan yang insaf bahawa dirinya dalam keadaan berhutang. Refleksi yang kedua ialah melihat setiap isi ilmu pengetahuan sepanjang proses PDP dari sudut pandang Islam. Seterusnya saya dapati murid mengasingkan ilmu agama dengan ilmu-ilmu lain ataupun ilmu agama dengan ilmu agama yang lain ataupun ilmu selain agama sesama ilmu tersebut. Oleh itu, saya mencadangkan guru menceritakan dan menghubungkaitkan setiap isi pembelajaran yang diajar dengan ilmu-ilmu yang lain. Sebagai contoh, ilmu geografi. Iaitu dalam ilmu geografi ada topik ataupun subtopik mengenai longitude dan latitude. Okey, ilmu ini diajar supaya kita boleh mengetahui dan menentukan arah kiblat. Oleh itu, ia menunjukkan bahawa ilmu geografi itu mempunyai kaitan dengan ilmu-ilmu Islam. Apabila murid melihat perhubungan ini, mereka akan menjadi lebih mendekatkan diri kepada Allah kerana tujuan mempelajari setiap ilmu Islam itu yang sebenar ialah mengenal Allah. Akhir sekali, refleksi ketiga iaitu memberi tugasan yang sesuai bagi melatih murid ke arah mengintegrasikan ilmu Islam dan sains. Dalam usaha mengintegrasikan ilmu akli dan nakli ini, saya mencadangkan agar guru memberikan dan mempelbagaikan kaedah ataupun tugasan yang sesuai kepada murid mengikut tahap penguasaan mereka. Contohnya, guru meminta murid menyenaraikan beberapa bukti yang terdapat di dalam kehidupan seharian mereka yang menunjukkan Allah bersifat Al-Qadir. Aktiviti ini memerlukan murid berfikir dan merenung alam semesta ciptaan Allah ini bagi mendapatkan jawapan. Ini sekaligus mendidik dan menanam sifat mengintegrasikan ilmu Islam iaitu ilmu agama dan sains dalam pembelajaran serta kehidupan seharian mereka. Integrasi ilmu nakli dan akli sangat penting bagi membantu seseorang dalam memahami tujuan kehidupan sebagai seorang abid di muka bumi ini. Satu kajian telah dibuat untuk mencapai objektif kedua dalam kerja khusus ini, iaitu untuk mengenal pasti hubungan antara ilmu-ilmu Islam iaitu akidah, syariah dan akhlak serta kaitannya dalam kehidupan. Untuk mengenal pasti perkaitan ini, guru pengkaji telah mengadakan satu sesi berkaitan dengan topik yang berkait rapat dengan kehidupan iaitu pengurusan jenazah. Sebelum sesi pengajaran dijalankan, guru pengkaji telah membuat pemerhatian dan mendapati bahawa majoriti pelajar telah mengetahui beberapa perkara yang harus dilaksanakan dalam pengurusan jenazah, sama ada sebelum kematian jenazah maupun selepas pemergiannya. Sebagai contoh, pada isu tindakan ketika menghadapi orang nazak, rata-rata pelajar mengetahui bagaimana cara untuk menghadapinya. Ada yang mengatakan perlu diajarkan kalimah la ilaha illallah. Namun apabila ditanya bagaimana cara mengajarkannya dan kenapa perlu mengajarkannya, mereka tidak mengetahui cara dan kenapa perlu mengajarkannya. Oleh itu, guru pengkaji ambil jalan untuk memberi penerangan cara mengajarkan syahadah kepada orang yang nazak, iaitu dengan lantunan suara yang lembut di sisi jenazah, di sisi orang yang nazak itu tanpa menyaringkan suara sehingga boleh mengganggu emosinya. Dan manakala kepentingan kalimah syahadah amat penting kerana ia merupakan kunci untuk ke syurga seperti yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati dan dia mengetahui bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dia akan masuk ke syurga. Setelah memberi keterangan seperti ini, guru pengkaji melihat reaksi pelajar yang nampak lebih percaya dan yakin untuk melakukan perkara tersebut pada masa kelak, insya-Allah. Jadi kesimpulannya kat sini, sebagai seorang guru yang berdedikasi, kita seharusnya tidak hanya memfokuskan dan menumpukan terhadap isi kandungan dalam buku teks semata-mata dan hanya menghadkan kepada satu bidang seperti syariah sahaja. Sebaliknya, kita mestilah membuat perkaitan antara satu bidang dengan bidang yang lain seperti syariah, tauhid dan akhlak, dengan mengintegrasikan ilmu nakli dan akli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ahmad Zahri Fauzan bin Muhammad Taufik, nombor matrik 221339. InsyaAllah saya akan membuat refleksi berkaitan objektif yang ketiga, iaitu mengenal pasti pelaksanaan murid dalam solat fardu berdasarkan aplikasi mereka belajar topik solat. Jadi selepas kami membuat kajian ataupun membuat program dari nakli dan akli kepada pelajar berdasarkan tajuk solat tersebut, kami mendapati bahawa terdapat perubahan di dalam diri pelajar dalam menunaikan solat-solat fardu, seperti solat subuh. Misalnya, selepas kita menekankan tentang kefarduan solat fardu tersebut, maka kami membuat checklist setiap pelajar untuk menilai bahawa berapa orang yang menunaikan solat subuh ketika seharian mereka, dan mendapati bahawa terdapat perubahan dari hari ke hari, bahawa makin ramai murid yang melaksanakan solat fardu tersebut selepas kami membuat mempelajari topik solat. Jadi sebagai rumusannya, kami mendapati bahawa pelajaran topik solat itu dapat memberikan kesedaran kepada pelajar sendiri bagaimana mereka perlu menjaga solat tersebut, kerana solat itu tentulah penting dalam diri murid tersebut, dan sebagai seorang Muslim memang kita wajib untuk menjaga solat, kerana itulah kefarduan kita sebagai umat Islam, kerana Allah telah memfardukan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW dengan solat. Maka solat kita kena jaga, kerana Allah firman dalam Al-Quran, wa aqimus solah, jadikanlah kamu solat, dengan fi'il amal di situ, maka menunjukkan bahawa perintah solat ini adalah wajib untuk semua umat Islam. InsyaAllah saya sebagai muslimnya, saya berarti bahawa terdapat perubahan dari pelajar selepas mereka menjalani mempelajari topik solat tersebut. Wallahu a'lam.